Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Soalan nombor 5 daripada sahabat menam, mohon Yang Berhormat Menteri beri pencerahan yang komprehensif. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Betul-betul ada 28 soalan berkaitan dengan YMDB. Ini terletak dalam 3 segmen. Satu pelaburan, satu hutang dan satu pelaburan dalam Cayman Island. Jadi pada hari ini saya nak sentuh tentang pelaburan. Ini dia soalan dibangkit oleh Yang Berhormat dari Sabak Bernam, dan saya mohon persetujuan daripada Datuk Ketua. Moga saya boleh juga sertakan soalan daripada Bandar Tun Razak dan Kelana Jaya, sentuh perkara yang sama. Sila. Mengenai dengan prospek 1MDB, kita mesti lihat dalam 2 konteks. Pertama, kita lihat dalam konteks pelaburannya ataupun bisnesnya. Dalam konteks pelaburan, kita tahu bahawa 1MDB mempunyai beberapa aset. Boleh dibagi dalam 2 kategori. Satu dari segi jana kuasa tenaga, satu dalam konteks hartanah. Jadi baru-baru ini pihak 1MD telah melakukan. Yang Berhormat Menteri boleh tinggikan suara sikit. Baru-baru ini pihak 1MDB telah melakukan 2 inisiatif. Satu, konsolidasi perniagaan, dan satu, rasionalisasi. Konsolidasi dalam konteks satu, tenaga. Ini letak bawah syakat IDRA kerana tenaga mempunyai potensi besar. Pulangan dia dari segi gross revenue lebih kurang 3.8 bilion. Dari segi net profit before tax lebih kurang 1.3 bilion. Kemudian tanah, dari segi pembangunan hartanah, tumpuan kepada 2 saja, iaitu Tun Razak Exchange yang ada gross value about 40 bilion, dan kemudian Bandar Malaysia ada gross value of 150 bilion. Tapi ini long term. Macam TRX tadi, 15 tahun baru dia realise semua. Yang fasa pertama jangka siap pada tahun 2018. Jadi Bandar Malaysia akan bermula pada tahun akhir tahun 2016 selepas siap pemindahan quarters tentera dan polis daripada situ. Kemudian saya kata tadi, inisiatif kedua adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini 1MDB ada aset-aset lain. Salah satu tanah di Pulau Pinang, kemudian tanah Pulau Indah. Yang ini kita nak monetize. Sebab jikalau 1MDB terus melaksanakan pembangunan, dia perlukan financing yang lebih, dan ini tidak mengikut kapasiti 1MDB. Kemudian ada 3B, itu Jimah. Yang ini pun sedang runding untuk dipindah, dan kami memerlukan pembiayaan 8 bilion dan kapasiti 1MDB tidak ada. Jadi saya kata ada 2 bahagian, satu aset dan juga bisnes, dan keduanya dari segi kewangan. Di sinilah yang kita perlu membuat kajian yang mendalam, kerana 1MDB memiliki equity 1 juta. Kemudian dia mempunyai aset yang dia revalue berapa bilion. Kemudian dari keuntungan dia perolehi net worth dia. Tapi dari segi kedudukan kewangan, dengan izin, is not sustainable. Oleh kerana kalau kita ambil dari segi net worth, berbanding dengan pinjaman saja, dia punya gearing 17 times. Kalau kita pergi mana pun, analis kewangan atau banker, is not sustainable. Itu sebabnya 1MDB dalam proses untuk melaksanakan initial public offering. Dengan itu, dia punya gearing akan jadi 3 kali. Jadi ini lebih rendah, is sustainable. Kemudian ditanya oleh Kelana Jaya, 51.4 bilion. Dengan izin saya baca tu, dia kata, is it the forced sales value? It's not. It is the balance sheet punya value. Diaudit oleh Deloitte. Dan 51.4 dia ada current asset, ada fixed assets kedua.
dan hutang dia adalah sebanyak 41 dari segi bank, liability is 49 billion. Terima kasih. Ya, sahabat berenang. Terima kasih kepada Yang Bertua, terima kasih kepada Yang Mbak Menteri yang telah memberikan jawapan yang bernas dan komprehensif. 1MDB adalah penjana kuasa bebas kedua terbesar di negara ini dan bertanggungjawab untuk pelbagai projek termasuk projek hartanah dan infrastruktur antarabangsa dan dalam negara. Soalan tambahan saya, Yang Mbak Menteri, apakah 1MDB akan teruskan cadangan untuk mengeluarkan tawaran awal IPO untuk menjana modal dan mengukuhkan aliran tunai bagi membiayai projek-projek yang telah dirancang dan memenuhi obligasi hutangnya? Dan apakah pandangan Yang Berhormat Menteri mengenai masa depan serta hala tuju 1MDB yang sering dikaitkan dengan pelbagai isu? Sila Belijasan. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Datuk Tua, sebenarnya saya nyatakan tadi IPO dalam proses ya. Sebenarnya cadangan untuk mengadakan IPO pasal ia perlu kepada struktur kewangan yang seimbang, dirancang tahun lalu, tapi oleh kerana beberapa isu termasuklah ketidakbayaran 2 bilion Medan itu telah menjejaskan pelaksanaan tersebut. Jadi sekarang kita dalam proses pelaksanaan, telah berbincang dengan SC dan pihak 1MDB telah keluarkan balik prospektus tu kerana saya kata di konsolidasi tadi jimah atau 3B tidak akan dilaksanakan, nak diperbetulkan, dan ini latest dengan izin lah September kita jangka dapat, tapi target kita dalam bulan Mei, Jun, Julai. Yang ini Tan Sri Ketua, dia akan dapat menyelesaikan permasalahan pembayaran hutang dan juga kos kewangan power. Kemudian kita ada pula dari segi hartanah. Hartanah hutang lebih kurang 21 bilion. Macam mana kita nak hadapi? Jadi ada berbagai-bagai inisiatif yang boleh dibuat dan sedang dilihat. Satu saya kata monetization aset tertentu. Kemudian dalam konteks TRS umpamanya pula, ini yang lain-lain. TRS ni fasa pertama tu pembelinya sudah ada, tapi ia perlu untuk melaksanakan progres pada peringkat progress payment diperolehi. Dan kedua, ada juga institusi atau entiti yang berminat untuk bangunkan bangunan sendiri. Jadi kita telah minta kepada Kementerian Wilayah Persekutuan untuk segerakan proses kelulusan subdivision. Di situ dia akan bawa bawa kepada generation of revenue dengan izin Tan Sri Ketua. Mengenai masa depan, saya menyatakan tadi, dia punya stumbling block is only the financial punya position. Once IPO dah settle sebagian besar permasalahan. Hartanah tadi saya kata kita lihat banyak option. Termasuk kita boleh ambil badan lain untuk jadi joint venture partner untuk ringankan injection, capital injection atau equity injection. Mana berapa inisiatif ini boleh kita lakukan. Terutama kita lihat Bandar Tun Razak, dia punya gross dan value dengan izin 40 bilion. Maknanya kalau kita lihat dalam konteks dah siap projek itu, the income earning is so huge. Begitu juga dengan Bandar Malaysia 150 bilion. Terima kasih. Exchange, okey, terima kasih. Pandan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, Business Times di Singapura semalam melaporkan bahawa jemaah menteri dalam mesyuarat pada 25 Februari yang lalu telah meluluskan satu lagi suntikan dana kepada 1MDB sebanyak 970 juta. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah dan kenapakah jemaah menteri masih lagi meluluskan suntikan dana yang baru sebanyak ini setelah beberapa bulan yang lalu 1MDB terpaksa meminjam dana sebanyak 2 bilion daripada
dilaporkan Ananda Krishnan untuk membayar pinjaman yang tidak boleh dibayarnya. Dan tidakkah tindakan itu bertentangan dengan kenyataan dan pendirian yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Paguh yang menyatakan bahawa tidak boleh ada sebarang tindakan sehinggalah audit itu dilaksanakan dengan selengkapnya. Mohon penjelasan Menteri. Ya, sila. Betul. Terlebih dahulu saya ingin gunakan standing order di mana bawah 23 IHI kita boleh guna sumber daripada surat khabar, tersumber daripada surat. Biarlah saya jawab dulu tak boleh gunakan. Okey, itu tapi saya terima saya terima. Walaupun tak boleh guna, saya jawab. Okey. Pertama sekali, jumlahnya bukan 970. Jumlah yang kita bagi dia sebagai standby credit, mana bila diperlukan 950 juta. Yang telah dipakai 600 juta. Jadi, yang muat kaitkan tadi dengan yang 2 bilion. Saya telah jelaskan awal tadi. Masalah yang dihadapi oleh YMDB is cash flow problem. Saya ingat yang Muhammad Pandan tahu, your background is accountant, gearing is very high. Itu sebab dia perlu IPO. The IPO is very important. Itu. Jadi dalam jangka waktu pendek, dia perlukan untuk refinance. Dia bukan new loan, refinance of the existing loan untuk payment tu. Dan setelah selesai IPO tu, insyaAllah, sebenarnya saya nyatakan, so it will be very smooth untuk 1MDB. Kedua, yang berhormat, kita tak perlu gelak. Kita tengok masa depan nanti. Bila tiba masa depan nanti, kita tahulah nanti sama ada 1MDB akan hancur ataupun dia akan bangun. Kita tengok macam di Port Klang dulu. Port Klang di sini Parlimen. Saya ada. Kita punya menghina Port Klang. Tapi sekarang okey. Ya, yang Muhammad lain diam. Kemudian berkenaan dengan berkenaan dengan audit. Audit syarikat is a going process. Is ongoing bersama izin. Macam kita katalah individu telah dibuat report, dia bersalah. Kemudian pihak polis ambil tim gabungan siasatan. Dia akan terus bekerja. Bukan dia boleh bekerja. So, 1MDB is an ongoing concern. Jadi ongoing concern, saya dah nyatakan. Saya tak ada kata 1MDB ni very good, very smooth. Dia berhadapan cash flow problem. Jadi cash flow problem ni perlu kita atasi. That's it. And then bila IPO, so that will be long term punya utilization of the fund. Kata Yang Di-Pertua, Menteri tidak menjawab tentang soalan saya mengenai Timbalan Perdana Menteri, kenyataan Timbalan Perdana Menteri. Itu tak dijawab langsung. Ya, sebenarnya Yang Muhammad terpulang pada Yang Muhammad Menteri sendiri. Ya, Petaling Jaya Utara. Masih Datuk Yang Ketua, saya ingin merujuk kepada isu bahawa IPO akan menyelesaikan masalah cash flow bagi 1MDB. 1MDB mempunyai hutang sebanyak 42 bilion sekurang-kurangnya, dan kita jangka mungkin telah pun meningkat sehingga dekat 50 bilion sekarang. Kalau Yang Muhammad lain, saya bagi peluang kepada pihak sebelah kiri saya sengaja untuk pihak sebelah kiri saya berpuas hati terhadap apa penjelasan Yang Muhammad Menteri. Jadi saya minta Yang Muhammad lain diam. masih Datuk Yang Di-Pertua, bisnes ataupun aset-aset penjara kuasa dibeli dengan kos lebih kurang 13 bilion, dan telah ada laporan di media bisnes bahawa IPO yang akan diadakan pun menilaikan aset-aset penjara kuasa lebih kurang 13 bilion. Katakanlah IPO itu dikeluarkan seperti apa yang dilaporkan, 80% daripada IPO itu akan dijual dan proceeds akan digunakan untuk bayar hutang. Itu pun
tak sampai 10 bilion ringgit. Dan dengan penjualan IPO di mana kebanyakan keuntungan 1MDB sekarang diperolehi daripada penjana kuasa bebas, 80% dijual, maksudnya profit, keuntungan daripada penjana kuasa bebas akan juga turun 80%. So kalau pembayaran hutang 10 bilion dibuat, masih ada hutang sebanyak lebih kurang 30 lebih bilion. Dan tetapi pada masa yang sama keuntungan turun 80%. Mana datangnya cash flow masa depan tanpa penjana kuasa bebas untuk membayar balik hutang yang cukup besar ini. Ini cash flow problem tidak akan diselesaikan dengan IPO begitu saja. Sila Menteri. Terima kasih Dr. Indiktua. Saya dah jelas tadi 1MDB ada dua bisnes, dua sektor. Satu energi, dan kita mesti ingat dari segi penjana kuasa ni, dia punya maturity itu will come daripada masa ke semasa, dia continuously gitu. Jadi berdasarkan cash flow kita, kalau pada tahun 2014 March ya, untuk angkasa dia generate itu 3.8 billion, the net before tax 1.3 billion ya. Kemudian dia yang jadi masalah because of payment of interest. Jadi bila kita buat IPO ini, di bawah jana kuasa, the total liability is 15 billion, 15 something. Jadi bila kita buat IPO, they will take care of the energy. Saya cakap. So you got 26 billion lagi. 26 billion, macam mana kita settle? That is on harta tanah. Itu saya kata, sama tanah kita nak jual supaya kita dapat generate. Kita hendakkan supaya dia punya gearing tak boleh jauh. Gearing tu must be nearer tu, supaya dia ada ability to pay itu. Dan kita boleh buat joint venture. We are looking at various options. Lepas tu ada yang nak building ini construction rights, itu boleh kita consider. Yang itu saja boleh generate income yang cukup untuk kita bayar hutang supaya ada gearing yang sama. Kemudian jana kuasa tadi, 1MDB akan pegang berapa peratus equity. Dia boleh generate dividend to be paid. So yang ini daripada sokongan seluruh ini, dia akan membantu yang tadi yang saya kata 26 billion yang belum bayar tu.